الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama sekali lagi dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, pada ibarat yang berikutnya insyaAllah. Dan minta maaf tuan-tuan kalau malam ni suara tak berapa nak kuat malam ni. Dia tak boleh nak kuat sebab apa ni, dia over limit. Dah over limit, jadi suara tak boleh nak kuat sangat, dia jadi sakit. Sebab mengajak ni tak berhentilah. Siang pun apa ni kita mengajak, siang tu kita mengajak seorang, lepas tu malam pula mengajak, kemudian dengan apa ni, mungkin cuaca lah kot. Mungkin cuaca dia menyebabkan apa ni,
Dia tak boleh kuat suara. Baik, ala kulli hal, kita sambung malam ni pada ibarat yang berikutnya insya-Allah. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, wa man sarrahu ayyadhuqa syai'an min asrarit tariqati. Dia kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang dia nak merasai syai'an, sesuatu, min asrarit tariqah, daripada rahsia-rahsia perjalanan. Dan tuan, makna perjalanan adalah perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan sebagai at-tariqah. Tariqah ni adalah perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa dia yang nak merasai rahsia-rahsia perjalanan kepada Allah Ta'ala, kemudian yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqah, dan dia hendak dibukakan dengan pelbagai perkara-perkara yang haqiqah. Dan tuan, maknanya kalau dia nak merasai rahsia-rahsia perjalanan kepada Allah Ta'ala, dan dia nak dibukakan bahagian-bahagian daripada haqiqah, dan tuan, maknanya dia nak mendapatkan hikmah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, falyakif ala dzikri lillah. Ini yang pertama. Maka hendaklah dia duduk seorang-seorang, dia duduk dengan tenang, ala dzikri lillah, iaitulah dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, dia duduk dengan penuh adab, kemudian dia duduk dengan tenang, lalu dia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata biqalbin hadirin, dan bila mana dia berzikir kepada Allah Ta'ala, hendaklah dalam keadaan dia hadir hatinya kepada Allah. Dan tuan, maknanya dia tak zikir saja-saja. Dia zikir dalam keadaan dia menghadirkan hati dia kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memerhatikan makna, kemudian dia memasukkan makna zikir itu di dalam hati dia. Dan dia buat perkara ni. Dan sebab itu Nabi SAW, kalau kita tengok di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi, dia adalah himpunan hadis-hadis sahih Al-Bukhari. Hadis yang pertama daripada kitab tersebut adalah berkenaan dengan bad'il wahyi, berkenaan dengan permulaan wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, hadis tu panjang, tetapi dekat dalam hadis tersebut diceritakan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pi ke Gua Hira. Dan
Tuan-tuan, dia pergi ke Gua Hira ni, kemudian dia duduk seorang-seorang di situ. Dan Nabi duduk dekat situ pasal apa? Disebutkan yatahannus. Nabi SAW beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan siapa dia yang dorong? Nabi SAW duduk dekat gua tu seorang-seorang. Disebut oleh Imam Ibn Abi Jamrah Al-Azdi, Allah Ta'ala lah yang mendorong Nabi SAW supaya Nabi pi ke Gua Hira ni dan duduk di situ. Allah dorong hati Nabi. Dan pasal apa duduk seorang-seorang? Kerana kata Imam Ibn Abi Jamrah, supaya pikiran Nabi SAW tenang, supaya hati itu lapang bagi menerima wahyu daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, orang yang nak mengetahui rahsia perjalanan pada Allah, tentu rahsia ni apa dia? Dia akan diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala. Maka hendaklah dia duduk tenang, zikir kepada Allah biqalbin hadir, iaitulah dengan hati yang hadir pada Allah Ta'ala. Tentu serabut-serabut tak mau. Dan tuan, sebab itu orang yang tenang adalah orang yang akan mendapatkan hikmah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut berkenaan dengan orang yang sabar. Dan tuan, kata Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berserta dengan orang-orang yang sabar, kata Allah. Dan pasal apa? Apa yang ada pada orang sabar ni? Dan tuan, orang sabar dia tak tergopoh gapah. Dan tuan, orang sabar ni dia selalu fikir panjang. Kerana itulah dia selalu diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala. Kerana itu kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan, kata Nabi. Sesungguhnya tergesa-gesa ataupun tidak sabar, kata Nabi, ianya adalah daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah. Wal anah minallah, manakala bertenang itu, kata Nabi, ianya adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi orang yang tak sabar, orang yang celaru, orang yang tidak lapang dia punya dada dia, minasyaitan, ini adalah daripada syaitan. Wal anah, manakala orang yang bertenang, dan tuan, dia sabar, kemudian selalu dia memikirkan. Tuan-tuan, yang ni minallah, kata Nabi SAW, ianya adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, falyakif, hendaklah dia duduk ala zikri lillah, berzikir pada Allah Ta'ala biqalbin hadir, dengan menghadirkan hati dia pada sisi Allah. Kemudian dia kata, wa adabin wafir, dan hendaklah dia menjaga adab dia sungguh-sungguh. Bila mana dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menjaga dia punya adab dia. Dan tuan, masya-Allah. Nah, kerana tu kalau kita tengok Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik bin Anas, dan masya-Allah Imam Malik bin Anas diriwayatkan dia tidak naik kuda di dalam kota Madinah
Tuan-tuan, pasal apa dia tak naik kuda dalam kota Madinah? Kerana dia menghormati dan juga kerana dia memuliakan jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia tak naik kuda dekat dalam kota Madinah. Kalau dia nak naik kuda, dia akan keluar daripada kota Madinah, barulah dia naik. Tuan-tuan, ini satu sifat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Kita doa elok-elok dekat sana ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elok-elok dia boleh berebut dalam masjid Nabi. Tuan-tuan, ada yang tu dia ziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kerap. Itu dalam keadaan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Imam Malik bin Anas dia tak naik kuda di dalam kota Madinah. Pasal apa? Kerana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hari ada orang datang kepada Imam Malik bin Anas. Dia kata, "Wahai Imam, aku kalau boleh nak belajar dengan kamu." Tuan-tuan, Imam Malik tanya dengan dia, "Kamu mai ni kerana kamu nak belajar apa? Nak belajar fiqh ke ataupun kerana kamu nak belajar hadis ke?" Tuan-tuan, lalu orang ni kata, "Wahai Imam, saya nak mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mulut kamu." Tuan-tuan, Imam Malik bila dia nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terlebih dahulu mandi. Lepas mandi dia pakai pakaian yang elok-elok. Kemudian dia salat sunat 2 rakaat dan dia mengenakan wangi-wangian. Tuan-tuan, pasal apa Imam Malik dia buat lagu tu? Dia kata, ini adalah kerana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam tu bila mana kita beradab kepada Rasulullah dan apatah lagi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu orang yang mendirikan sembahyang ada larangan yang begitu keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang ni dia tak melintah di hadapan orang yang sedang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu tahu apa yang ada antara orang yang sembahyang dengan yang berada di hadapan dia, kalau kamu tahu, kamu tidak akan melintah di hadapan dia sekalipun kamu terpaksa berdiri selama 40 tahun. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang sembahyang ni di hadapan dia ada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi larang bila mana ada satu orang tengah sembahyang kita pilih tah di hadapan dia. Tuan-tuan, Nabi kata, kalau kamu tahulah apa yang ada kat depan dia, kamu sanggup berdiri selama 40 tahun. Tuan-tuan, nak kata apa? Demikian adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama kata, man kana aktsaru adaban. Tuan-tuan, ini penting adab. Sebab itu kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia sebut, kata Imam Al-Bukhari, sebelum seseorang nak mempelajari ilmu, maka hendaklah terlebih dahulu dia mempelajari adab, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan tuan tengok macam mana adab ni diutamakan oleh para alim ulama kita. Tak pasal apa? Kerana disebutkan man kana aktsaru adaban, siapa-siapa yang banyak mengamalkan adab. Dan tuan tak kira lah adab dengan orang tua,
adab dengan guru ataupun adab dengan siapa-siapa pun juga. Kata ulama, man kana aktsaru adaban, siapa-siapa yang banyak mengamalkan adab, kata ulama, kana aktsaru qurban ilallah, maka dia adalah orang yang paling banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ni adab, sebab itu orang yang beradab, maka dia akan diberikan barakah oleh Allah taala. Dan sebab itu kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala, Imam Zarnuji kata, kata Imam Zarnuji rahimahullahu taala, dia sebut di dalam kitab dia Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum. Dan awal-awal lagi dia sebut awal-awal lagi, dia kata ramainya orang-orang yang menuntut ilmu pada zaman ini, dia kata. Dan pada zaman dia, Al-Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala hidup lama dah. Dia hidup lama dah. Tapi dia sebut ramainya orang yang belajar ilmu pada zaman kita ni, dia kata. Dan tetapi kata Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, mereka terhalang daripada mendapatkan buah ilmu. Tuan-tuan, mereka tak dapat buah ilmu. Tuan-tuan, buah ilmu ni apa dia? Tuan-tuan, kalau nak belajar, dekat mana-mana pun kita boleh belajar. Tuan-tuan, dekat Yaman, misalnya kat Yaman, cerita ni diceritakan oleh guru kami. Dia kata apa? Dia kata, dulu dia kata dekat Ribatut Tarim ni, dekat Rubat Tarim. Tuan-tuan, dulu saya mengaji kat situ. Tuan-tuan, dekat Rubat Tarim, dia kata, dulu ada satu orang ulama dekat kota Tarim ni, dia belajar tidak formal. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia belajar tak rasmi. Pasal apa? Kerana dia tak ada duit nak bayar yuran. Tak ada duit. Bila tak ada duit, ulama ni dia belajar macam mana? Dia belajar, tuan-tuan, dia duduk di tangga Ribat Tarim. Tuan-tuan, dia duduk kat tangga. Jadi dia duduk dengar orang-orang yang duduk belajar berdekatan dengan tangga yang dia duduk. Tuan-tuan, dia dengar. Hari-hari dia dengar. Tuan-tuan, Masya Allah. Dan dia catat apa yang dia dengar. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Akhirnya dia menjadi seorang ulama besar di kota Tarim. Masya Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalau kita nak belajar ni, kita boleh belajar. Kok mana pun kita boleh belajar. Tuan-tuan, ada ulama di Al-Azhar, kerja dia pada tiap-tiap hari hanyalah tuang kopi kepada orang-orang yang mengajar di Al-Azhar. Tuan-tuan, dia tuang kopi. Satu hari, tuan-tuan, tuang kopi, tiba-tiba kopi itu tertumpah di atas baju salah seorang mahasiswa Al-Azhar. Tuan-tuan, lalu mahasiswa ni kata apa kat dia? Dia kata, hang ni dah lah bodoh. Dia kata, hang ni dah lah tak ngerti apa. Kerja pula cuma tukang tuang kopi ya. Dah habis basah baju ni. Apa ni? Orang bodoh buat kerja, dia kata. Tuan-tuan, masa tu umur ulama ni sekitar 35 tahun umur dia. Tuan-tuan, kerana dia rasa terhina, dia pun berjumpa dengan Syekhul Azhar. Tuan-tuan, dia jumpa dengan Syekhul Azhar. Dia kata apa? Syekh, kalau boleh saya nak belajar, nak jadi apa ni, pelajar-pelajar yang belajar ni. Tuan-tuan, dia mulakan pengajian dia umur 35 tahun. Tuan-tuan, tapi lepas dia habis pengajian di Al-Azhar,
dia keluar menjadi seorang ulama besar. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi kalau nak cerita belajar ni kita boleh dapatkan dekat mana-mana sahaja boleh. Tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi ada satu benda. Yang mana benda ni adalah istimewa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah samaratul ilm, iaitulah buah hasil daripada ilmu tersebut. Kata Imam Zarnuji rahimahullahu taala, mereka terhalang daripada dapat buah ni adalah kerana tidak menjaga adab dengan guru. Dan disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Hidayatus Salikin. Tuan-tuan tengok nah, ini orang yang banyak menjaga adab dengan guru, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin, orang yang diberikan barakah oleh Allah pada ilmu dia. Dan tanda bahawa orang ni diberikan kebaikan oleh Allah daripada ilmu dia, bila mana semakin bertambah ilmu, semakin dia merendahkan diri. Dan tuan, semakin dia berilmu, semakin dia rendah diri. Kemudian dia kata, semakin bertambah ilmu, semakin terbuka keaiban diri, semakin tertutup keaiban orang lain. Dan tanda yang berikutnya, semakin dia belajar, dia berasa dia semakin kerdil dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ni dia tak boleh belajar, yang ni. Yang ni adalah pemberian khusus daripada Allah bagi mereka-mereka yang menjaga adab dengan guru ataupun apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama kata, man kana aktsaru adaban, siapa-siapa yang banyak mengamalkan adab, kana aktsaru qurban ila Allah, maka dia paling banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana itu, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, dia kata wa adabin wafir, dan masa dia berzikir tu, selain dia duduk dengan rapi, selain hati dia hadir, dan jagalah adab sebaik-baiknya, dia kata. Kemudian dia kata lagi, wa iqbalin sadiqin, dan hendaklah dia benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Hati dia benar-benar tawajuh kepada Allah. Hati tidak mengharapkan apa-apa, melainkan yang dia harap hanyalah kepada Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, Imam Sya'rani ini adalah salah seorang juga ulama besar di dalam dunia tasawuf. Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala, dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh dengar segala makhluk-makhluk yang hidup dan juga makhluk mati. Dia boleh dengar mereka itu berzikir pada Allah. Ini kelebihan, yang diberikan oleh Allah kepada Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Tapi apa munajat Imam Sya'rani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, inilah dia tasawuf. Inilah dia tariqah. Inilah perjalanan kepada Allah Ta'ala. Imam Sya'rani dia munajat dengan Allah, ya Allah, bukan yang aku nak adalah karamah, tetapi yang aku hendakkan adalah istiqamah beribadat kepada Engkau, ya Allah.
Tuan-tuan, ni tasawuf. Ini adalah tariqah. Ini perjalanan kepada Allah. Sebab itu kata Al-Imam Sari As-Saqati rahimahullahu ta'ala, apabila kita berbicara soal berkenaan dengan tasawuf, tasawuf adalah tazkiyatun nufus. Tasawuf itu adalah menyucikan jiwa kepada Allah, wa tahqiqul amal, dan juga dia memperkuatkan lagi amalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam tasawuf ni kita tak cerita pakai baju apa, tak cerita. Dan dalam tasawuf ni dia tak cerita uniform jenis apa yang dia nak pakai. Dan yang diceritakan dalam tasawuf adalah pembersihan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wa iqbalin sadiqin, dan dia benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata wa tawjihin khariqin, pada masa kamu berzikir pada Allah taala itu, wa tawjihin khariqin, dengan kehendak yang begitu tinggi kepada Allah, dengan semangat yang berkobar-kobar mendekatkan diri pada Allah. Dan kita ni kata ulama, kita tak boleh buat apa-apa dan juga kita tak akan boleh mendekatkan diri kepada Allah bila mana kita dikuasai oleh al-kasla. Dan al-kasla apa dia? Bila mana tubuh badan berasa malas, kita dikuasai dengan malas. Dan ulama kata orang yang dikuasai dengan malas ni, dia banyak terhalang daripada mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah, kalau orang apa ni biasa-biasa dia zikir mungkin sikit dan orang munafik disebutkan apa ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni kalau dia berzikir pada Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka itu berzikir kepada Allah melainkan hanya sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, dia sikit ni bukan kerana dia sibuk. Tuan, dia berzikir sikit ni bukan kerana dia ada tanggung jawab yang lain, tidak. Tetapi kerana kemalasan dia, kerana kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia berat di dalam hendak melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Imam Al-Haddad dia kata apa? Wa tawjihin khariqin, hendaklah dia lakukan itu dengan semangat yang berkobar-kobar, kata Imam Al-Haddad. Dan setelah kita melakukan benda yang disebutkan oleh pengarang kitab ni, kemudian dia kata apa? فَمَجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْمَعَانِ لِشَخْصٍ إِلَّا كُشِفَ بِالْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى وَطَالَعَتْ رُوحُهُ حَقَائِقَ الْعَالَمِ الْأَصْفَى وَشَاهَدَتْ عَيْنُ سِرِّهِ الْجَمَالَ الْأَقْدَسَ الْأَسْمَى. Dia kata, dan dia kata apa? Tidaklah mereka yang menghimpunkan perkara ni, dan yang disebutkan tadi, dia duduk elok-elok zikir dengan Allah, hati hadir, kemudian dia jaga adab, kemudian semangat yang berkobar-kobar. Kata Imam Al-Haddad, tidaklah berkumpulnya perkara-perkara ni kepada seseorang illa kushifa bil malakutil a'la, melainkan akan dibukakan kepadanya alam malakut yang tinggi.
wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alami, maka akan naiklah rohnya kepada hakikat-hakikat alam yang asfa, yang sangat bersih. Wa syahadat ainu sirrihi al-jamal al-aqdas al-asma, dan mata hati dia akan menyaksikan segala kecantikan, segala kesucian yang begitu tinggi dia kata. Dan yang ni kita akan terang pada minggu depan insya-Allah. Nah, kereta saya minyak hanya setakat 8.5 je boleh. Ni pun berasa duk teruk dah ni. Jadi rasa cukup dululah setakat tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi apa ni, ibarat yang berikutnya sikit lagi. Saya kalau tak malam ni nak terlebih tajuk ni, tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Ala ma qaddarallah. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita, kita dah usaha, kita dah buat dah. Kemampuan hanya setakat ni saja tuan-tuan. Jadi ala ma qaddarallah. Jadi kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.